Berhormat Tan Pin. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. 4 minggu sudah berlalu, Tan Pin menanti, setia menunggu. Usah dibuang masa dan waktu. Soalan Tan Pin, soalan nombor 1. Yang Berhormat Menteri. Ya, Tuan Yang Dipertua, Self-Sufficiency Ratio (SSR) atau kadar sara diri merupakan pengukuran terhadap kemampuan sesebuah negara untuk memenuhi keperluan domestik melalui pengeluaran tempatan. Dalam konteks security makanan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) memantau status bekalan 8 komoditi makanan utama, yaitu beras, sayur, buah, daging ayam atau itik, telur ayam atau itik, daging lembu, susu segar, dan ikan makanan (edible fish). SSR yang dicatatkan bagi bahan makanan utama negara pada tahun 2022 adalah seperti berikut. Beras 62,6% SSR, sayur 44,7%, buah 78,1%, daging lembu 14,7%, daging ayam dan itik 94,4%, telur ayam dan itik 108,9%, susu segar 57,3%, ikan makanan edible fish 90,2%. Dan bagi menambah baik SSR dan meningkatkan keterjaminan makanan, KPKM memfokuskan kepada komuniti tanaman dan ternakan seperti berikut. Pertama, padi. Mempertingkat produktiviti padi menerusi inisiatif Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB, menerusi model mini Kincan dan projek perintis penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Matlamat pelaksanaan program Smart SBB adalah untuk mencapai SSR beras negara kepada 75% menjelang tahun 2025 dan 80% menjelang tahun 2030. Kedua, ternakan ruminan bagi penghasilan daging dan susu. Meningkatkan jumlah bilangan ternakan ruminan bagi penghasilan daging lembu atau kerbau ke tahap SSR 50% dan SSR 30% bagi daging kambing dan bebiri dalam tempoh 5 tahun 2021 ke 2025 melalui Plan Strategik Pembangunan Industri Pedaging Negara PIF Plan 2021 ke 2022. Plan Strategik Pembangunan Industri Tenusu Negara Dairy Plan 2021 ke 2025 turut dilancarkan dengan sasaran penambahan 20 juta liter susu segar ke arah mencapai SSR 100% menjelang tahun 2025. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencatatkan SSR yang rendah serta kadar import yang tinggi meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran seperti halia, kubis dan cili serta buah-buahan seperti kelapa. Dasar Akor Makanan Negara 2.0, KPKM menyasarkan SSR buah-buahan dan sayur-sayuran masing-masing sebanyak 83% dan 79% menjelang tahun 2030 dan perikanan dan aquacultur memperkasakan pengeluaran ikan makanan melalui aquacultur yang menyasarkan pengeluaran aquacultur berbanding perikanan tangkapan pada nisbah 60 ke 40 menjelang tahun 2030. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tan Pin, soalan tambahan. Sasaran SSL yang telah ditetapkan dalam Dasar Agro Makanan Negara 2.0 bagi setiap jenis tanaman dan ternakan perlu dicapai dengan secepat mungkin. Hal ini membolehkan kita tidak terus bergantung kepada negara luar dan berdepan risiko sekatan ekspor serta peningkatan cukai ekspor daripada negara sumber. Persoalan saya, adakah sasaran SSL yang bagi setiap sektor makanan keperluan yang telah ditetapkan begitu tinggi menerusi Dasar Agro Makanan Negara 2.0 bersifat realistik? Yang keduanya, saya masih belum mengenal pasti langkah konkret Kementerian untuk memulihkan stigma golongan muda yang terus menjauhi sektor pertanian. Justru itu, apakah strategi baru Kementerian berhubung kebimbangan tersebut yang boleh menjejaskan hasrat negara untuk mencapai sasaran SSL dan meningkatkan keterjaminan makanan negara? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Ya, untuk menjawab sama ada matlamat itu realistik atau tidak, kalau kita lihat daripada 8 ini bahan makanan utama yang tadi saya sebutkan yang tadi itu, ada yang kalau lihat jurang daripada sasaran sekarang berbanding dengan target adalah dekat. Seperti contoh buah-buahan 78,1% berbanding dengan sasaran kita nak mencapai 83%. So itu sesuatu yang kita boleh mencapai dan ada juga yang jauh lagi sedikit seperti beras
62,6% berbanding dengan 75%. So ini pun agak realistik dan juga ada berbagai yang dari segi SSR ni kita kena review balik kerana target SSR ni kita akan letak setiap 5 tahun. Dan ada kadang-kala seperti contoh yang sayur-sayuran tu cuma 44,7% berbanding dengan 79% yang kita nak sasarkan. Tapi adakah ke semua sayur-sayuran kita tak cukup? Tak semestinya. So untuk maklumat yang berhormat, terdapat juga 50 item pertanian yang terpilih. Dilihat pencapaian kata SSR dengan 23 item telah melebihi 100%. So maksudnya seperti contoh ciri. Sekarang kita sebut ciri dia tak cukup. Tapi apakah jenis ciri yang tak cukup? Yang kita yang lebih tanam tu ciri yang besar, yang ciri yang panjang, yang ciri yang kecil tu yang kurang. So kita kena lihat jenis yang spesifik secara terperinci untuk isu ni. Dan untuk menjawab soalan yang kedua, untuk macam mana nak menarik perhatian golongan muda melalui program Agripreneur Muda, ini selalu membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang peternakan. Seperti contoh, ini dalam bentuk barangan bernilai 20,000 inkai setiap individu. Dan pada tahun 2021, seramai 96 orang peternak muda dalam menerima manfaat dengan nilai bantuan berjumlah 1,92 juta. Dan bagi tahun 2022, seramai 77 orang peternak muda yang telah menerima manfaat dengan nilai bantuan berjumlah 1,54 juta. Terima kasih. Yang berhormat Tanjung Karang. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum. Pengumuman kerajaan untuk menambah 50,000 hektar sawah baru di Sabah dilihat terlalu kecil dan seperti tiada kesungguhan dalam usaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk memastikan SSL mampu dicapai dalam waktu terdekat. Malah hanya mensasarkan SSL beras kepada 80% tahun 2030. Ini memandangkan jumlah keluasan jalapan padi Malaysia hanya berkeluasan sekadar 425,6,000 hektar mengikut laporan DOSM 2019. Kalau dibandingkan dengan Vietnam, 7,6 juta hektar, Thailand 9,6 juta hektar, Indonesia 12,2 juta hektar, India 43,2 juta hektar. Persoalan saya Yang di-Pertua, bagaimanakah atau bolehkah Malaysia mensasarkan sekurang-kurangnya 1 juta hektar jalapan padi bagi memastikan keterjaminan beras negara dicapai? Dan seterusnya, apakah perancangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang kementerian untuk membantu menanggung kenaikan harga input pertanian termasuk benih padi, jentera dan sewan bendang yang amat membebankan para pesawah ketika ini? Sekian, terima kasih. Yang berhormat Menteri. Ya, yang untuk makluman YB Tanjung Karang, yang penghasilan beras ni, yang SSR ni, kita boleh capai dalam 75% atau 80% tanpa menambah saiz jalapan padi. Kerana ini bergantung kepada berapa yield, berapa tahap penghasilan yang untuk 1 hektar itu yang lebih penting. Seperti contoh, sekarang kita capai 62,6% kerana yield untuk padi kita dalam sekitar 3 ke 3,4 tan per hektar. Kalau kita dapat meningkatkan itu kepada 6 tan per hektar, kita boleh capai 80%. So ini bukan saja nak melihat saiz geografi berapa besar nak tanam. Yang pentingnya berapa kita boleh dapat per hektar. Terima kasih. Soalan kedua. Kita persilakan untuk soalan yang kedua. Datuk Seri Saifuddin Abdullah Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan nombor 2. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Indra Mahkota. Rangka tindakan ekonomi